Kalau tengok balik manifesto dia, saya yakin dia boleh jadi Menteri Pendidikan yang sangat baik. Tapi bila dia di lapangan, rupanya berbeza. Dia ada sedikit unsur-unsur kuku besi yang saya boleh katakan, dan antaranya dia telah lari fokus lah daripada landasan awal yang disebutkan dalam manifesto waktu ketika itu. Saya rasa kalau saya jawab soalan ni macam bias sikit lah. Bias tu sebab saya pun bercita-cita nak jadi Menteri Pendidikan. Sebabkan kenapa saya bercita-cita nak jadi Menteri Pendidikan tu, sebab kerana dah teruk sangat lah Menteri Pendidikan yang di kalangan orang politik. Kerana faktor tu je, bukan kerana saya nak jadi menteri sangat. Kalau dapat seorang Menteri Pendidikan yang bagus, dan saya boleh tutup lah cita-cita saya tu. Tak perlu pun. Sebab kita ni rakyat. Tapi yang jadi menteri pun sebenarnya asalnya rakyat. Cuma sekarang ni saya rasa macam kasta lain pula. Menjawab pada soalan tadi tu memang betul. Majoriti yang nak jadi Perdana Menteri, dia wajib melalui satu portfolio iaitu pendidikan. Wajib melalui itu bukan maknanya dia terus jump pergi ke pendidikan. Selepas 2018, selepas PRU 14 lah, portfolio ini dah jadi cacah marbah. Dia tidak ikut seperti aturan dulu. Kalau dulu kita lihat sebelum kita tengok siapa nama Datuk Seri Najib contohnya, dia kena jadi menteri lain dulu. Lepas tu dia pusing menteri lain pula. Lepas tu baru dia pergi Menteri Pendidikan. Itu antara klimaks dah, Menteri Pendidikan dengan Menteri Pertahanan. Ni dua ni dia kena hujung-hujung sebelum jadi PM mesti pegang ni dulu. Tapi bila selepas 2018 dia dah berubah. Dia jadi cacah marbah. Memberi satu portfolio kepada orang yang saya kata, itulah saya kata saya takut bias. Contohnya Razi Jidin. Dia memang betul dia orang akademik. Tapi dia tak ada karisma. Sebab dia adalah kategori pengikut. Dia hanya pengikut. Dia betul lah tadi, elemen-elemen karisma tu penting lah. Sampai pergi ke menteri berikutnya, Razi Jidin. Lepas Razi Jidin, siapa nama? Mazli Malik. Sama juga ke terbalik? Mazli Malik dulu tak? Mazli Malik dulu, lepas tu Razi Jidin. Dua-dua pun sama lah. Mazli Malik sebenarnya antara individu yang mengganggu-gugat cita-cita saya juga sebenarnya. Mengganggu-gugat ni dari sudut positif. Dia punya, kalau tengok balik manifesto dia, saya yakin dia boleh jadi Menteri Pendidikan yang sangat baik. Tapi bila dia di lapangan, rupanya berbeza. Dia ada sedikit unsur-unsur kuku besi yang saya boleh katakan, dan antaranya dia telah lari fokus lah daripada landasan awal yang disebutkan dalam manifesto waktu ketika itu. Keperluan waktu itu adalah pertukaran guru dan juga lain-lain, ketidakcukupan guru waktu itu, bukan sekarang. Jadi dia tak fokus, dia fokus kepada kasut hitam. Jadi saya terus unexpected lah, tak sangka lah dia boleh pergi ke arah tu. Itu patutnya dia fokus benda lain dulu. Pergi ke Razi Jidin lagi lah. Dia lah yang memansuhkan UPSR dan juga PT3 lah. Sama, dua-duanya adalah punya karakter yang sama, iaitu pengikut. Dia bukan pemimpin. Dia hanyalah dia mengikut arahan-arahan saja. Sama juga dengan Fadhilina Siddiq ni. Berbedalah dengan dua orang calon yang sebelum ni. Seorang academician. Kalau kita tengok Dr. Mazli orang akademik, Razi Jidin orang akademik. Dua-dua pun bagus. Tapi tak boleh membawa kerana karakter sebagai pengikut tadi lah. Manakala Fadhilina Siddiq ni, saya masa awal-awal tu dapat tahu peguam jadi Menteri Pendidikan, hancur. Itu kali pertama dengar lah. Tak kenal pun siapa dia. Tapi bila dia mengumumkan arahan-arahan dia yang dikeluarkan melalui perkeliling, saya nampak bagus. Itu yang tidak dibuat pun oleh menteri-menteri sebelum ni. Bila keluar arahan, tak ada perkeliling. Jadi arahan tu tak sampai. Dia buat. Dan saya kata, wah, seorang peguam, pegang Menteri Pendidikan, mungkin dia bukan bidang dia, tapi
bila dia kata tak ikutlah antaranya yang saya mula berbeza pandangan dengan dia apabila nak baca doa dekat sekolah tak boleh. Baca doa kunut nazilah. Bila tidak boleh tu saya rasa kenapa? And then timbul beberapa perkara lain sehinggalah kes adik Zara Karina saya tak nampak dia boleh handle. Dia dah overconfident. Dia dah letakkan diri dia seolah-olah dah sempurna untuk pegang portfolio Menteri Pendidikan. Kena ingat nak pegang Menteri Pendidikan, kita kena belajarlah dengan kerajaan terdahulu. Kerajaan yang dipimpin oleh zaman sebelum ni, Tun Razak, Wak Imar dengan kita ambil dekat sikitlah zaman kita ni, zaman Tun M, zaman Pak Lah, zaman Datuk Seri Najib. Itu cukup memberi gambaran bahawa nak pegang portfolio Menteri Pendidikan mesti melalui portfolio lain dulu. Dengan ada pengalaman lain baru boleh pegang. Jadi saya rasa Datuk Seri Najib antara salah seorang lah yang cukup berpengalaman. Sebab dia pegang portfolio lain tu lama, banyak. Dan akhirnya pergi ke portfolio Menteri Pendidikan. Lepas tu baru dia pergi ke pertahanan yang lain-lain dan akhirnya Perdana Menteri. Dia antara seorang pemimpin lah. Kalau bahasa kampung pemimpin jadian lah. Memang dia tu disalurkan menjadi seorang pemimpin. Sama juga dengan Tun M. Tun M pun dia diberi peluang pegang banyak portfolio lama dan dia jadi Perdana Menteri yang lama. Ada kala dia jadi Perdana Menteri yang memegang portfolio yang sama pendidikan, Menteri Pendidikan. So bagi saya Fadilin Siddiq sebaiknya letak jawatan lah. Okay, baik. Saya dah pernah keluarkan beberapa kenyataan, tapi dalam kebelakangan ni saya serahkan kepada orang lain lah. Maknanya cukuplah saya mengatakan dengan tegas bahawa sebaiknya dia letaklah jawatan. Bukan kerana dia tak ni sebab tak sesuai. Mungkin dia kena pergi ke portfolio lain lah. Saya nampak dia mungkin lebih berkesan. Contohnya kita pula tolong atur pula pergi ke undang-undang lah. Dengan ketegasan yang ada, sebaiknya dia pergilah ke sana. Azalina tu pun bukannya bagus sangat pun. Kan? Saya nampak baik Fadina ni. Contoh. Tapi bukanlah saya layak nak cakap itu. Cuma memang patut dia letak jawatan. Dan saya harap kalau ada menteri yang dicadangkan baru dengan kata nak rombakan ke apa benda, letaklah menteri yang lebih baik. Yang kurang-kurang dia ada latar belakang pendidikan. Kalau tak ada pengalaman, menteri-menteri daripada yang kerajaan terdahulu yang ada dalam kabinet pun banyak lagi yang berpengalaman. Kalau susah-susah sangat pun, kalau ditanya pada saya, Cikgu Izzat nak letak siapa kalau sekarang ni nak ditukarkan, sama-sama jugalah. Sebab kebanyakannya semua macam tak ada fungsi pula kabinet. Yang ada sekarang ni cacah marbah lah. Kesian lah Perdana Menteri kita ni. Kan? Dia nak kena menampung kerja-kerja orang pula kan. Dengan menteri tak cukup. Kementerian dah ada 2-3 kementerian dah kosong, tak ada menteri. Jadi saya rasa rombaklah, tukarlah Menteri Pendidikan lain.